Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua netizen Wan Alwi The Telung Wizard dan juga netizen Nadi Duit. InsyaAllah kita sambung kembali cerita kita tentang bisnes model Canvas, part yang ke-10. Dan ini merupakan part yang terakhir dalam bisnes model Canvas. InsyaAllah apa yang kita akan bicara hari ini, kita sambung sikit saja yang kita telah bicarakan sebelum ini. Yang pertamanya kita berbicara tentang blog dalam bisnes model Canvas ini digunakan untuk melihat keadaan bisnes kita lah. Daripada produk, daripada melihat pada customer, melihat pada channel, melihat kepada perhubungan, melihat kepada pendapatan, melihat kepada cost structure, melihat kepada key partners kan. Key partner ni kita ada key partners yang berkaitan dengan mana key partners, key resources dan juga key activity. Ada 3 kunci kan, kunci partner, kunci pada sumber-sumber yang kita ada dan juga kunci aktiviti lah. Hari ini kita sambung yang itu. So sebelum ni kita dah ceritakan customer segment kita apa kan. Kita kena kenal avatar customer kita, mana produk kita bukan untuk semua orang tapi produk kita khususkan pada avatar customer yang kita pilih sebagai customer utama kita. Kalau yang mana datang yang sampingan tu tak apa, boleh terus membeli kan. Yang juga kita bercerita tentang channel hubungan kita kan, offline ke online. Kita bercerita tentang relationship, kita bercerita tentang bagaimana nak punya customer relationship ataupun kita panggil CRM, customer relationship management kan, hubungan dengan pelanggan. Kita bercerita tentang value, nilai proposition. Kita juga bercerita tentang revenue stream, cost structure. Dan juga hari ini kita sambung pada 3 lagi key partners kita, iaitu key yang utama, key partners, key resources dan key activity. So key partner ni dia sebenarnya dia bercerita tentang apa saja individu atau kumpulan yang berkaitan dengan bisnes kita, so directly ataupun indirectly. Maknanya begini, key partner kita ni adalah kadang-kadang kita sendiri juga sebagai key partner, sebagai penjual, kita juga adalah partner dalam bisnes kita. Kita tidak mahu sebenarnya dalam bisnes kita ni produk kita melekat ataupun jenama itu melekat pada diri kita. Setengah orang dia suka menjadi founder, tunjukkan pada diri founder. Itu tak apalah, masing-masing boleh memilih cara nak bagaimana. Tapi yang terbaik adalah bila kita naklah produk kita ini melekat pada brand, bukannya pada kita. Sebab apa? Kalau kita tak ada nanti dalam syarikat, biasanya produk itu akan gugur bersama. Tak ada. Juga akan hilang. Sebab apa? Orang membeli sebab foundernya. Orang membeli sebab individu kita. Orang membeli bukan sebab produk itu dan bukan sebab brand, trust kepada kehebatan brand, trust pada kualiti brand, trust kepada janji ataupun falsafah di sebalik brand itu. Itu patutnya setiap keluarga kita memikirkan bahawa setiap produk yang kita keluarkan ini, biarlah customer akan trust kepada brand yang kita bawa sebagai brand yang berkualiti, brand yang boleh dipercayai, brand yang menyediakan sesuatu yang boleh bermanfaat pada customer dan beri kepuasan, satisfaction pada customer. Okay, kalau melekat pada kita juga susah untuk kita nak berkembang. Sebab apa? Kalau kita ada, orang suka. Kalau kita tak ada, orang tak suka. Satu benda yang cukup bahaya kan. Jadi kalau kita key partner owner, tapi owner dia sebagai key partner yang terlibat dalam memastikan syarikat itu berkembang, bukannya sebagai satu branding yang mana orang membeli kerana dia. Key partner juga dia berkaitan dengan partner-partner kita dalam bisnes lah. Partner-partner kita bisnes. So, mencari partner juga satu, ada skill dan juga ada ilmu yang kita kena pelajari lah. Berbagai teori yang ada di luar sana, tapi yang paling penting carilah partner yang boleh suit ataupun yang boleh menambah nilai pergerakan syarikat itu. Bukannya sama macam kita kan. Kalau kita pandai memasak, partner kita pandai masak. Kita pandai memasak, partner kita pandai membuat marketing. Nampak dia punya perkembangan begitu kan. Bukannya satu kemahiran yang bersama. Dan juga kalau kita tengok kepada key partner ni, dia juga berkaitan dengan supplier kita, berkaitan pelanggan kita pun ada key partner kita kan. Supplier kita berkaitan dengan pekerja-pekerja kita pun adalah key partner. Semua pekerja-pekerja yang boleh memberikan satu pulangan yang bagus pada syarikat dengan gerak kerja yang mereka lakukan pun kita boleh jadikan sebagai key partner lah. Mana key partner ni orang yang penting yang akan memajukan syarikat, memajukan produk, memajukan perniagaan kita. Itu key partner. Kita juga boleh melihat pada key resources. Key resources ni dia banyak sebenarnya. Selain daripada key partner, key resources. Dalam key resources, sumber-sumber yang perlu ada dalam syarikat ialah branding, kan, networking, kewangan, kemahiran, ilmu, pengetahuan tentang legal. Sebab apa? Zaman-zaman sekarang ni,
banyak kita nak tahu tentang perundangan-perundangan supaya kita tidak boleh membazirkan duit kita yang dapat nanti untuk membayar kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dalam perundangan. Sebab tu dalam resources ni bukan pada duit, dia juga berkaitan dengan kemahiran, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan networking, berkaitan dengan kepimpinan, berkaitan dengan branding. Itu pun dimasukkan dalam resources, bukan keuangan saja. Dan seterusnya key activity utamalah yang kita laksanakan dalam pemasaran kita, dalam jualan, dalam pengurusan syarikat untuk kita pastikan bahawa syarikat kita boleh berkembang. Terutama dalam zaman pandemik ni banyak analisis yang perlu kita lakukan. Tengok sana sini kan, tengok sana sini, cari sana sini sesuatu yang boleh kita mengekalkan aliran tunai kita, yang kita mengekalkan walaupun kita tak dapat profit yang besar, tapi yang paling penting adalah bisnes kita survive, boleh kita membayar gaji pekerja, membayar permis, kalau permis ada, membayar kepada supplier, membayar pada kos-kos yang diperlukan untuk kita bayar. Di samping juga kita ada allocatekan sesuatu untuk pendapatan masuk juga. Jadi pendapatan masuk dengan ni pun bukan satu perlu yang dia beraktiviti lah. So aktiviti ni sesuatu yang kita kena rancang. Memang dia sangat memenatkan sekarang ni, kerana apa yang kita buat kadang tak jadi. Sebab apa? Ada gangguan-gangguan dari sudut perundangan, gangguan-gangguan dari sudut tiba-tiba MCO, tiba-tiba on, tiba tak on kan. Ada yang fasa 1, ada yang fasa 2 kan. Yang fasa 1 menunggu bila nak pergi fasa 2 ni kan. Yang fasa 2 dah mulai enjoy, tak takut-takut nanti semakin enjoy semakin naik pula kes. Jadi benda-benda gitu dia akan banyak gangguan-gangguan kan. Kerana pekerja kita tengah okey, tiba-tiba terlibat dalam COVID pula, disahkan positif, habis satu syarikat kena check, kita pun kena check. Jadi benda-benda begini dia akan bermain dengan emosi yang sangat menekankan dan memberikan ketakutan jugalah pada kita nak uruskan bisnes lagi, nak uruskan hal-hal berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan individu yang kita kenal kan. Benda-benda gitu bermain dengan emosi. So aktiviti-aktiviti ni kenalah disusun, sentiasa dipantau, dilihat, supaya yang paling penting ialah keadaan kita dalam dunia perniagaan terus survive sehinggalah ekonomi dibuka sepenuhnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah kita akan terus bersama dalam segmen ataupun dalam bicara kita yang lain pula berkaitan dengan keusahawanan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.